Maka dia kata, wa kunta ashtahi liqa'ahu, aku ni teringin nak jumpa Abu Zar Al-Ghifari. Zaman Mutarrif, Abu Zar masih hidup. Tuan-tuan masih ingat siapakah Abu Zar Al-Ghifari? Dia pernah minta jawatan kepada Nabi SAW. Nabi tak bagi. Nabi kata apa? Ada orang yang alim, tapi dia tak pandai mentakbir. Ada orang yang mentakbir, tapi bukan orang alim. Dan ada orang yang Allah beri kelebihan, dia alim dan orang yang pandai mentakbir. Kamu wahai Abu Zar, orang yang alim, tapi bukan pandai yang mentakbir. Nampak tak? Sebab tu bukan semua orang boleh takbir. Jangan kita, ramai orang pandai bercakap. Kan? Pandai bercakap. Tapi bila kita bagi jawatan kat dia, tak pandai pun. Takat pandai bercakap je. Bila orang pegang jawatan tu, dia condemn tu, condemn ni kan. Macam dia alim sangat. Kan? Bila bagi jawatan kat dia, tak pandai pun. Sebab itu tuan-tuan, bukan semua orang ada ahli dia. Bukan semua orang yang orang kata boleh pegang amanah. Ada para sahabat Nabi yang Nabi tak bagi. Sebab Nabi tahu, dia bukan kata tak amanah. Dia ni antara orang yang tak boleh mentakbir, tak boleh menjadi ketua kerana mungkin daripada segi PR-nya terlalu lembut dan sebagainya, tak boleh nak orang kata nak bertoleransi dan sebagainya, ataupun mungkin dalam keadaan dia ni cukup kasar, maka dia juga tak boleh mentakbir. Maka begitulah Abu Zar Al-Ghifari. Tapi Abu Zar orang yang cukup alim. Apa-apa rujukan yang kata Nabi sendiri bagi tahu, antara orang yang orang kata faham tentang apa yang ada dalam apa yang aku cakap, dia faham apa yang dalam kepala otak dia, maka dia adalah Abu Zar. Maksudnya Nabi tak perlu tafsirkan sesuatu benda. Bila Nabi sebut firman Allah, Abu Zar dah tahu dah, ini maksud dia apa, ini maksud dia apa. Itu antara kepakaran Abu Zar Al-Ghifari. Maka dia kata, Mutarrif kata, aku teringin nak jumpa dengan dia. Falaqitahu faqalat, aku pergi jumpa dia. Aku bertanya kepada dia, ya Abu Zar, kana yablughani anka hadisaka wa kunta ashtahi liqa'aka. Wahai Abu Zar, sampai padaku satu hadis yang kata hadis ni riwayat daripada hang. Dan hadis ni juga orang kata yang semua orang kata hang yang riwayat hadis ni. Hadis yang kata innallaha azza wa jal yuhibbuhumullah wa yabghaduhumullah. Yang hadis kata sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada salah satu, tiga golongan yang Allah cukup sayang, wa yabghadu salah satu, dan tiga golongan yang Allah cukup benci. Betulkah riwayat hadis ni daripada hang? Ni tuan-tuan, kita dalam mengaji ilmu hadis, tak kiralah ilmu apa-apa yang warid kepada Nabi SAW, yang berkait dengan Nabi SAW, kita kena selidik, kita kena kaji. Sebab itu kalau kita cerita tentang Abu Hurairah, cerita tentang Imam Bukhari, cerita tentang Imam Muslim, cerita tentang perawi-perawi dalam meriwayatkan satu hadis, mereka kadang-kadang dapat satu hadis, nak orang kata nak mensahihkan, mentahqiqkan hadis tersebut, dia pergi jumpa siapa perawi, nak tahu, nak menjaga ketulinan hadis tu benarkah daripada Nabi. Kalau terputus, orang tu tak hidup pun zaman tu, tapi dia kata aku pernah jumpa orang tu, sedangkan dia lahir selepas kematian orang tu, maka hadis tu akan terputus, bukan lagi sampai kepada Nabi. Sebab lepas dia ni, dia kata aku jumpa sekian-sekian, sedangkan dia lahir tu lepas orang tu meninggal, maka hadis tu akan orang kata terbatal daripada segi periwayatannya. Sebab itu daripada Mutarrif ini, dia pergi jumpa Abu Zar, dia nak tahu tentang betul ke hadis ni daripada Nabi. Apa kata Abu Zar Al-Ghifari? Wa kunta ashtahi wa laqitani qalat hadisa yablughani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Zar Al-Ghifari, tabaraka wa ta'ala abuka faqad laqitani fahad qalat hadisa yablughani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaka. Dia kata pak hang dulu, Abdullah bin Syekhir pun pernah datang jumpa aku, tanya tentang hadis ni, dan dia kata aku mengesahkan, dia kata memang hadis ni riwayat daripada aku. Dan hadis ni kata Abu Zar, hadisan
yablughani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jal yuhibbu salasatu wa yabghadu salasatu. Kata Abu Zar Al-Ghifari, dia kata benar, sesungguhnya Pak Hang dulu pernah datang jumpa aku, tanya hadis ni, dan memang hadis ni riwayat daripada aku, dan aku mengesahkan sendiri hadis yang Hang sebut tu hadis daripada aku, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku riwayatnya. Dengar apa Abu Zar sebut lepas tu. Fama akhaluni akzibu ala khalili Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama akhaluni akzibu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala akhaluni akzibu ala habibi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni disiplin orang yang nak menyampaikan satu-satu hadis. Tadi disiplin orang sampai hadis kat kita, kita kena tengok dulu hadis tu riwayat daripada siapa, status hadis tu. Sebab tu tuan-tuan, dalam ilmu hadis, kalau mengaji lain saya tak tahulah, kan, daripada segi adab ilmu hadis memang wajib tanya. Bukan kata tak boleh tanya, orang awam tak boleh tanya siapa perawi dia, kan. Ada setengah tuan-tuan guru kita kata adabnya jangan tanya, angguk je, kan. Jangan tanya mana dalil, kan. Bagi saya pandangan, tak kiralah dia asatizah macam mana sekalipun, dia kena buat study. Dia nak mengajar, dia kena study sikit. Dalil yang dia nak bawa tu benarkah hadis Nabi? Kan? Jangan kita duk kata jangan duk tanya dalil lah. Yang salah duk tanya dalil ni, dia marah ke orang awam, kitab tak bawa, catat pun tidak. Asal nak ada sebut hadis, Ustaz saya nak tanya dalil sahih tak sahih. Nak sahih benda hang kitab pun tak bawa. Tapi kalau orang yang jenis mengaji betul-betul, talaqi betul-betul, boleh tak? Memang hukumnya wajib tanya. Dalam ilmu hadis, dalam bab-bab fiqh yang lain terpulang lah, sebab dia ada khilaf yang banyak. Tapi dalam hadis, kan, walaupun ada khilafnya sedikit, tapi dalam periwayatan hadis kita kena jaga ketulinan. Sebab itu tuan-tuan, apa kata Abu Zar Al-Ghifari, adab daripada segi meriwayatkan hadis, dia kata apa? Fama akhaluni akzibu ala khalili Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin aku nak menipu atas tubuh badan orang yang aku sayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin aku nak meriwayatkan satu hadis yang bukan daripada Nabi dan aku menipu atas nama Nabi. Tak mungkin aku akan buat macam tu. Fama akhaluni akzibu ala habibi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin aku nak menipu, nak mereka-rekakan hadis yang bukan daripada kekasih aku. Aku takkan buat benda yang kekasih aku tak sebut. Macam kita lah tuan-tuan, kalaulah kita ada orang yang kita kasih, adakah kita sanggup membusukkan nama dia, memburukkan nama dia, ataupun menceritakan bukan orang daripada, bukan kalam daripada dia? Sebab tu tuan-tuan, kita kena kita kena faham, dalam riwayat ilmu hadis kita kena ada adab. Adabnya apa? Menjaga ketulinan periwayat hadis sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk main cakap, ni hadis, ni cerita ni sekian-sekian. Sampaikan kita memburukkan, kita mengajar orang untuk kasih pada Nabi, tapi kita menceritakan sesuatu benda yang tidak ada warid daripada Nabi. Sampaikan kita memburukkan menggunakan Nabi. Kalau kita tak ada, orang dulu-dulu cerita tak ada apa-apa, selok terai tanya Nabi, apa jadi ni? Nak memburukkan dengan rekaan cerita-cerita yang bermasalah, cerita-cerita yang orang kata tidak ada sumber yang sahih, maka kita telah memburukkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ingat orang kata semua orang menceritakan yang duduk atas meja ni benar semua. Tak, bukan saya suruh tuan-tuan bangkang apa yang semua ustaz cerita, tak. Cuma sekurang-kurangnya kalau dengar sesuatu benda yang asing yang kita belum pernah dengar, tanyakan daripada mana sumber. Tuan guru bila orang tanya macam tu, boleh sebut sekadar kata aku ambil sumber daripada kitab-kitab ini pun dah cukup dah. Kalau mengaji ilmu hadis, tuan guru saya kata apa? Ngaji ilmu hadis cukup kalau orang tanya riwayat hadis ni, sebut 3 orang yang paling hampir dengan Nabi.
yang meriwayatkan hadis ni. 3 kurun kalau ada. Maksudnya kurun sahabat, kurun tabi'in, kurun tabi'in. Cukup. Tapi kita hari ni tuan-tuan, kita suka orang kata merojokkan cerita agama dengan cerita rekaan. Ni saya cukup bimbang. Saya cukup bimbang kalau kita keluar cerita sirah tu tidak ada sumber daripada mana-mana kitab muktabar. Terus kita cerita pada orang awam, orang beramal, sehingga kan kita kalau orang lain bangkang cerita tu, kita pula yang dituduhkan nilah Wahabi, nilah Salafi. Sedangkan sumber memang tak wujud. Sebab itu kita bimbang. Ketulinan hadis 10 tahun akan datang, kalau adab ni tak dikekalkan, akan rosak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua benda yang tak ada hadis dikatakan hadis. Hari ni pun banyak tak? Banyak. Baik. Apa kata Nabi? Kata Abu Zar Al-Ghifari. Dia kata qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai pada aku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha azza wajal yuhibbu salasatu wa yabghadu salasatu. Sesungguhnya Allah Taala ni menyukai 3 golongan dan Allah benci 3 golongan. Apa dia? Rajulun ghazza fi sabilillahi sabiran muhtasiban faqatala hatta qutila falaqitahu wa mujahidan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan pertama yang Allah cukup-cukup sayang, Allah cukup-cukup kasih, Allah cukup-cukup nak jumpa dia hari kiamat ni. Laki-laki kata Nabi, rajulun ghazza fi sabilillah, seorang laki-laki yang bila dengar daripada orang kata panggilan jihad daripada Allah. Panggilan jihad, kata Ibnu Asakir dalam riwayat Imam At-Tabrani, Imam Ahmad. Apa kata Ibnu Asakir? Menyebut tentang panggilan, dia kata panggilan jihad bukan semata-mata panggilan perang katanya. Apabila sampai kepada kamu panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu bersegera sabiran muhtasiban faqatila hatta qutila. Bila dapat dengar panggilan jihad, dia tak banyak cerita, dia tak banyak orang kata banyak kainah tanya yang ni jihad ni untuk siapa? Jihad ni orang Mekah ke, kami boleh kecuali tak? Dengar panggilan untuk datang solat, dia tak cari dalil, dia tak cari orang kata alasan untuk tak mari hadir ke masjid surau. Dia terus bergegas, dia siapkan orang kata pakaian dia untuk pergi bertemu dengan Allah. Kata Nabi, laki-laki yang macam ni, kata Nabi, Allah cukup sayang dia. Sebagaimana saya sebut tadi, Abdullah bin Syikhir, dia pergi tanya kepada Nabi, perang ni, perang untuk siapa? Perang ni, perang daripada siapa? Kepada siapa? Nabi kata, siapa yang memerangi aku, dia memerangi Allah. Siapa yang bersama dengan aku, dia adalah tentera Allah. Maka Abdullah bin Syikhir balik tanpa cari alasan, kata mak dia sakit, tak cari alasan anak dia demam. Kita tuan-tuan bukan takat panggil jihad, nak panggil main semayang. Tok Bilal tu dah tukar-tukar, kita tak mari. Tok Bilal tu tuan-tuan tukarlah tuan-tuan lagu bagi sedap tuan-tuan. Tak mari juga. Buat keras ni, kejung ni di dalam rumah tu. Baik maghrib, baik isyak macam tu tuan-tuan. Balik rumah tuan-tuan 6.30 dah pegang remote TV lah. Kan? Tengok ada pula sepatu reunion. Habis lah. Bancuh kopi satu, Tok Bilal azan, hayya ala salah. Kita buat keras. Tuan-tuan, panggilan Allah ni bukan takat di masjid surau. Dalam handphone pun hari ni tuan-tuan, sampai waktu solat orang dah bunyi dah. Tapi kita buat keras. Bagaimana kita nak sahut seruan jihad, sedangkan jihad yang sebenar kata Nabi adalah mengangkat jasad kamu melawan nafsumu. Maksudnya apa? Bila sampai waktu solat, tak cari alasan. Terus sampai singkah mana-mana semayang. Kita jangan cari alasan. Orang perempuan alasan dia telekung tak bawa. Yang hang keluar rumah dengan pakaian yang tak boleh bawa semayang, kenapa? Tak perlu pun bawa telekung. Islam ni bukanlah menyusahkan. Kena pergi mana, galah beg telekung, tak payah. Pakailah pakaian yang kita boleh main semayang. Macam perempuan pakai, pergilah keluar rumah. Kan, tak perlu pun serelum telekung tu pergi merata tempat, tak. Janji pakaian tu bersih, janji pakaian tu tutup aurat. Boleh semayang tak? Boleh semayang.
Tak perlu telekong. Tapi ni tuan-tuan, bila semayang pergi jalan jauh, Allah Ustaz, bang tak bawa telekong bang. Qadha je lah. Bukan tuan-tuan lah, perempuan. Tapi ada tak macam tu? Ada. Orang lelaki, tuan-tuan, pakai Ustaz, kotor Ustaz, tak boleh main semayang. Saja cari alasan untuk tak mau mari semayang, sedangkan Allah panggil. Sedangkan dalam keadaan kita sihat, sedangkan dalam keadaan kita lapang, Allah panggil kita. Kata Nabi, rajulun ghazza fi sabilillah sabiran muhtasiban faqatala hatta qutila. Orang ni, laki-laki yang bila dengar panggilan jihad, dia tak cari banyak alasan, dia kemah-kemah barang, dia tunggu sampai panggilan tu, muhtasiban faqatala hatta qutila, sama ada dia terbunuh atau dibunuh. Nampak tak? Dia akan sambut seruan Allah. Sebab apa kata Allah dalam surah As-Saff, ayat yang keempat atau kelima? Allahumma salli ala Muhammad. Apa kata dia? Innallaha yuhibbul lazi. Surah Saff ayat yang keempat. Saya tak ingat. Yang Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, kata Allah. Sesungguhnya Allah amat kasih bagi orang-orang, kata Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilihi saffa. Allah amat sayang orang-orang yang keluar pada jalan dia dalam keadaan teratur dan tersusun. Ka'annahum bunyanun marsus. Perumpamaan, kata Allah, mereka tu teratur, bersaf-saf, berbaris-baris, umpama bangunan yang tersusun rapi. Nampak tak? Sebab itu kata Ibnu Asakir, bukan semata-mata jihad itu angkat pedang, berbaris tak. No, salat kita berbaris, bersaf-saf. Kita berhadapan dengan Allah, kita berhadapkan hati kita dengan Allah, maka itu jihad yang sebenar. Allah cukup-cukup sayang. Bila dengar azan, dia terus tarik selimut dia. Tuan-tuan, bangun pergi, bersihkan diri, pergi ke masjid. Sebab Allah, Nabi ni bagi banyak kelebihan pada kita. Bagi tahu banyak kelebihan orang yang mari hadir ke masjid macam mana. Seorang yang hadir ke masjid dalam keadaan dia bangun, dia bersihkan pakaian, badan dia letih, tapi dia nak main masjid. Dalam keadaan dia berjalan itu, Allah gugurkan dosa-dosa dia sepanjang perjalanan sampai ke masjid. Allah, para malaikat, segala makhluk Allah akan mendoakan bagi keampunan bagi diri dia sampai dia pulang. Daripada saat dia bangun, dia pergi balik sampai ke rumah dia, Allah gugur perjalanan tu dengan dosa-dosa. Kelebihan cukup banyak. Dia penat, dia letih, tapi dia main tak semayang? Dia main semayang. Kita tuan-tuan tak letih, tak semayang. Baik, kata Nabi SAW, innallaha azza wa jal yuhibbu salasatu. Sesungguhnya Allah sayang kepada tiga golongan ini. Golongan yang kedua, kata Nabi, rajulun kana lahu jar su'un yu'zihi fasbiru ala azahu hatta yakfiyahu Allahu iyyahu bihayatin aw maut. Kata Nabi SAW, sesungguhnya laki-laki, ya, rajulun kana lahu jar, sesungguhnya ada laki-laki padanya jiran. Jar tu jiran. Su'un, jiran yang cukup jahat. Maksudnya ada seorang laki-laki hidup berjiran dengan seorang yang cukup jahat perangai. Yu'zihi fasbiru ala azahu hatta yakfiyahu Allahu iyyahu bihayatin aw maut. Kata Nabi, ada seorang dia hidup dalam keadaan dia berjiran dengan jiran yang cukup jahat. Jiran cukup jahat ni, jahat macam mana tuan-tuan? Hak jiran ni, dia main langgar je. Bukan takat dia pasang radio kuat-kuat berkaraoke tak. Tu tak cukup jahat lagi. Dia jahat tu jahat dalam rumah dia je. Dia mengganggu orang. Betul lah tuan-tuan. Tu jahat lah tu. Tapi yang jahat ni tuan-tuan, ni
Pagi-pagi ni tuan-tuan, pagi Ahad, dululah tuan-tuan, rumah taman dulu, rumah tuan-tuan ni RPT, rumah tersusun ni tuan-tuan, pagar jarak-jarak tak? Betul? No, rumah taman tuan-tuan, pagar ni sebelah-sebelah dinding kongsi. Dinding kongsi. Lepas tu pagar tu yang jenis boleh masuk tangan tu. Pagar yang jenis dawai boleh masuk tangan tu. Paik jiran, dia buka. Saya pernah kena tuan-tuan. Kita jiran, berjiran, kita tak apalah, malas nak bergaduh tuan-tuan. Air pagar jiran dia boleh ambil, basuh kereta dia, siram pokok bunga dia. Tak jahat tuan-tuan? Tuan-tuan kata, betul ke Ustaz? Tuan-tuan wali-wali mungkin Allah pelihara. Saya ni kena saja. Tuan-tuan. Buka ni tuan-tuan, basuh kereta, siram pokok, kita balik, tengok air terbuka. Tak apa lagi tuan-tuan. Ada jenis jiran tuan-tuan, kita tanam pokok, tak rasa lagi buah dia, kita duk tenang pagi tu. Ni 2-3 minggu lagi masak lah. Tak dan masak habis. Tak dan masak habis. Tuan-tuan, tanamlah pokok apa pun tuan-tuan. Tu tak kira tak apalah kita niat sedekah tuan-tuan. Ni yang paling jahat tuan-tuan. Bukan saya kena, ni tempat lain lah tuan-tuan. Yang paling jahat, tanam pokok duri tu dekat sepadan ni. Punya tak mau bagi jiran duduk dengan dia, tak mau jiran ni hampir dengan dia. Tanam pokok duri, tanam pokok yang boleh menyakiti orang kata badan jiran, anak jiran dan sebagainya. Tu tak dan lagi tuan-tuan, kereta dia, pagar depan kita dia parking. Tak cukup pagar tepi tuan-tuan, depan grill kita tu dia sidai spender dia. Ada tak tuan-tuan? Ada tuan-tuan. Ustaz, betul ke Ustaz? Ada tuan-tuan duduk rumah macam ni mungkin tak kena tuan-tuan. Ada Ustaz. Memang ada tapi jarang kena. Tapi rumah taman ni cukup yang kata Nabi, hang ganggu hak jiran, itu dikira zalim. Yang kata Nabi, rajulun kana lahu jar su'un yu'zihi fayasbiru. Dia ni dapat jiran yang macam saya sebut tadi, tapi dia cukup sabar, dia tak balas ke kejahatan jiran. Ni sampah rumah dia ni, dia kaut-kaut letak lungguk tepi rumah kita, belah pagar kita. Malas kita nak marah-marah, kaut pergi bakar. Tapi kalau sekali kaut okey juga, tapi sampai tayar, sampai bateri kereta, sampai apa letak dalam pagar jiran, tu dah kira zalim. Maka orang yang macam ni tuan-tuan, kita hidup dengan orang macam ni dan dia sabar dengan kejahatan, kezaliman jiran dia ni, dia tak balas, dia tak angkut balik sampah, dia punggai balik rumah jiran tak. Dia tak ambil balik tayar ni, dia punggai balik rumah jiran tak. Dia tak pergi parking kereta depan rumah jiran balas balik tak. Dia cukup sabar, dia tak balas kezaliman dan dia tak mau balas. Sebab kerana apa? Sebab kerana silaturahim tadi. Dia sabar, dalam keadaan sabar itu kata Nabi, hatta yakfiyahu Allahu iyyahu bihayatin aw maut. Ni dengar betul-betul. Dia sabar-sabar. Tapi bila malam hari dia berdoa kepada Allah Ta'ala, yakfiyahu Allahu iyyahu. Dia doa pada Allah, ya Allah, sebelah rumah aku ni, belah kanan aku ni, ada jiran cukup zalim dengan aku. Ya Allah, kalaulah ada kebaikan pada dia dalam hidup dia, kalau hang nak ubah jadi baik, hang ubah bagi jadi baik. Ya Allah, kalau ada kebaikan yang boleh ubah dia dalam hidup dia, hang bagi jadi baik. Kalau tak ada, ya Allah, bagi mampus bih. Ni Nabi sebut, bukan saya sebut. Nabi kata apa? Hatta yakfiyahu Allahu iyyahu bihayatin aw maut. Kita ni boleh doa orang bagi mati tak? Ni yang kata ni, boleh kalau kita cukup zalim, kalau ada orang tu cukup zalim, nak berhenti kezaliman dia. Kata Nabi, kalau dah tak ada kebaikan, ya Allah, dalam hidup dia, hidup pun menyusahkan orang, bukan aku je. Ni selorong ni habis dia pukul rata, semua rata jiran. Ya Allah, matikan dia. Ada satu tempat saya ngajar hadis ni. Dia kata, Ustaz, dosa kita doa orang mati. Saya kata, kalau kita rasa berdosa tu, kita yang jahat tu. Kita takut orang doa kita, kan? Tak boleh doa orang mati. Bukan saya sebut, Nabi sebut. Kalaulah dia tak ada kebaikan, ya Allah, berhentikan dia. Berhenti macam mana? Matikan dia. Sampaikan kezaliman dia tu tak melarat pada orang yang lain. Ni, maksudnya kalau tuan-tuan ada orang yang jiran yang cukup jahat, doa bagi jadi baik.
Ya Allah, kalau ada peluang dia nak jadi baik, Ya Allah, jadikan dia orang yang baik. Ya Allah, kalau ada kebaikan sisi hidup dia, Engkau ubah dia jadi baik. Tapi ya Allah, kalau tak ada kebaikan dia ni, kami doa banyak, kami doa pun tak jalan. Ya Allah, matikan dia segera. Aman tak tuan-tuan bila mati? Aman, selesai. Tanam-tanam selesai. Baik. Dan kata Nabi SAW, golongan yang ketiga kata Nabi yang Allah cukup-cukup nak jumpa dia pada hari kiamat. Rajulun yusafiran ma'al qaum fa'adliju hatta iza kanu min akhiri laylah waqa'a alaihim qurra wan nu'asan fadaribu ru'usihim summa qam fatahhiru ruhbatullah wa raghabatul lamma indahu. Kata Nabi SAW, laki-laki yang pergi musafir, rajulun yusafirul ma'al qaum, yusafirah ma'al qaum, laki-laki yang pergi musafir bersama dengan satu kumpulan, fa'adliju, dia ni penat. Kita pergi musafir mana tak penat tuan-tuan? Pergi Hatnyai naik motor walaupun seronok naik konvoi, penat tak? Penat, lenguh pinggang, lenguh apa. Pergi umrah, penat tak? Penat tuan-tuan. Tambah-tambah orang yang menguruskan, orang kata jemaah umrah, cukup penat kan? Nak clearkan, nak selesaikan pasport, visa orang kata visa jemaah. Kalau bawa pengalaman saya paling ramai, saya bawa 65 orang. Cukup payah tuan-tuan. Pergi dekat airport nak selesaikan satu-satu. Lepas habis selesai pasport, visa apa semua clear, dapat tiket bagi seorang satu, nak clearkan beg bagasi pula. Kalau jenis SB ni, Saudi Airline ni, dia tak mau kita seorang-seorang. Dia nak orang kata setiap orang punya beg masuk beg. Sebab hari ni pakai visa pelancong. Dia nak pakai beg tu, orang kata siapa punya bagasi, orang tu yang check in, bukan orang lain. Itu yang jadi penat. Bila penat tuan-tuan, marah orang muda, marah budak-budak, kita tak penat. Marah orang tua ni penat. Kita marah, kata-kata, bukan marah apa, Haji duduk sini, nanti saya nak panggil senang, nak bagi tiket, nak bagi apa. No, dia pergi merayap. Kalau boleh 1 kilo, luah airport tu dia nak pergi. Saja nak cari, kut-kut ada Starbucks kat sini. Saya kata satgi lah dapat tiket, dah beg masuk satgi, sebelum ni carilah Starbucks ke apa, satgi. Pergi mana merata tuan-tuan? Penat. Tapi tak apalah, sebab kita niat nak pergi umrah, nak pergi berjalan. Bukan ni pun sangat, tapi cuma ikut peraturan. Dah sampai tuan-tuan, naik flight 9 jam. 9 jam duduk. Kalau Saudi atau Mas okey lagi, ada TV kan, celik-celik boleh tengok TV. Ni kalau naik Asia X tuan-tuan, kejung kaki, tak boleh nak menjunjur, tak boleh. Tak. Lepas tu pejam celik, tanya orang sebelah, sampai ke tak? Dia tanya saya, sampai ke tak Ustaz? Nanti sampai berhenti kapal terbang ni, sampailah. Sekarang tak berhenti lagi, tak sampai lagi ya? Jangan tanyalah kan? Sampai airport tuan-tuan, nak pergi daripada Jeddah nak pergi ke Mekah, penat, perjalanan bas pula. Sampai bas tuan-tuan, orang Arab ni, dia bukan jenis pihak hotel ni, sampai orang keluar, dia kemas bilik siap, kita boleh check in dah. Tak. Dia tunggu orang sampai. Ada orang baru dia kemas bilik. Kita sampai, dia kata bagi 2 jam. Tak kat situ 12 jam dah. Tuan-tuan, tapi kata Nabi, rajulun yusafirul ma'al qaum fa'adliju hatta iza kanu min akhiri laylah waqa'a alaihim qurra wan nu'asan, kata Nabi. Orang laki-laki ni, baik orang laki-laki ataupun perempuan. Sebab perkataan rajulun tu mukhannas. Dia kata apa? Baik laki-laki dan perempuan. Bila dia pergi musafir, pergi berjalan jauh dengan satu kumpulan, sampai kepenatan. Iza kanu min akhiri laylah, dan sampai tempoh akhir malam, waqa'a alaihim, bangun daripada dia ni, daripada kalangan mereka tu dia bangun. Qurra wan nu'asan fadaribu ru'usihim, dia bangun, perkemahkan diri dia, sapu-sapu, sikat rambut dia. Summa qama fatahhiru ruhbatum minallah wa raghibatul lamma indahu. Kata Nabi, dia ni penat-penat tuan-tuan, tapi dia bangun tahajud malam. 2 rakaat dia semayang, dia bangun walaupun badan dia kepenatan, dalam jalan jauh dah sampai kepenatan, tapi dia bangun malam, dia semayang 2 rakaat.
dia minta pada Allah perlindungan, dia minta pada Allah dijauhkan segala bala bencana. Kita tuan-tuan tak penat bangun pun dah. Tapi ni kata laki-laki, kata Nabi, laki-laki yang dia penat berjalan tapi dia bangun malam semayang cukup 2 rakaat. Sebab tu siapa yang ikut jemaah saya nasihat, 5 hari di Mekah, 5 hari di Madinah, kita ni cukup banyak peluang kita buat kebaikan. Kalau Jabal Nur, Jabal Sur kita boleh naik sampai ke puncak semayang dekat dalam gua tuan-tuan. Sedangkan yang tu Nabi tak tuntut. Tapi Nabi cukup tuntut semayang kamu sujud. Kelebihan kamu sujud di rumah Allah ini kata Nabi. Yakni apa? Mekah dan Madinah. Kelebihannya melebihi kamu sujud di masjid-masjid yang lain di tempat kamu. Saya kata tuan-tuan, kalau kita duduk 5 hari, kalau 5 malam tak boleh bangun, jangan kita ketepikan satu daripada 5 malam tersebut. Bangun untuk solat kurang-kurang 2 rakaat. Bukan semayang di bilik hotel tak. Bangun, pergi berjalan, pergi ke masjid, buat iktikaf di masjid. Sampai bila? Sampai waktu subuh. Ada orang tuan-tuan, dia tak boleh, dia berkawat pergi Al-Bait, pergi merata tuan-tuan, cari Starbucks, dia boleh. Tapi nak bangun malam, 5 malam, rugi tak bangun. Cukup-cukup rugi. Allah dah bagi sampai kita kat sini. Saya pernah sebut, kita Allah yang bagi sampai kita kat sini, bukan wang ringgit kita. Ada orang yang kaya-raya, seumur hidup dia tak pernah sampai pun kat sini. Tapi kita yang makan gaji, kita yang ada duit simpanan sikit-sikit, Allah jemput kita sebab kita ada keberkatan hidup. Allah panggil datang sini. Allah nak kita rayu pada dia. Doa depan Kaabah tu, ya Allah, aku ada hajat. Ya Allah, aku ada harapan yang aku harap pada kamu. Tolong kabulkan doa aku. Minta lah tuan-tuan. 5 hari tuan-tuan, 5 malam tak bangun tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang sanggup semayang kat hotel, semayang kat surau hotel. Semayang kat surau hotel tu. Baik. Dan sikit lagi ya. Dan kata Nabi SAW, faman, kata Mutarrif kepada Abu Zar, faman salasatul lazi yabghuduhumullah, siapakah pula orang yang benci, yang Allah cukup-cukup benci 3 kumpulan ini. Kata Nabi, al-mukhtal al-fakhur. Dan kata Nabi SAW lagi, al-bakhir wal-mannan. Yang ketiga, at-tajir al-hallaf wal-ba'i' al-hallaf. Apa dia? Mukhtal, fakhur, sombong dan bangga diri. Al-bakhir wal-mannan, orang yang kedekut dan suka mengungkit. At-tajir al-hallaf. Hallaf ini perkataan halfun, sumpah. Peniaga ataupun penjual yang suka buat sumpah. Ni bulan depan lah kita sembang. Episod yang kata Nabi, faman salasatul lazi yabghuduhumullah. Siapakah, kata Mutarrif kepada Abu Zar, siapakah yang kata Nabi orang yang cukup-cukup Allah benci dan Allah tak mau jumpa dia pada hari kiamat kelak. Tolong tanda ya, saya takut lupa. Tolong tanda kat situ. Galak 3 golongan yang Allah cukup-cukup benci dan cukup-cukup tak mau jumpa dia pada hari kiamat. 3 golongan yang kata Nabi sempat saya sebut tadi, al-mukhtal, al-fakhur. Allah sebut dalam suratul Luqman. Allah kata, innallaha la yuhibbu kana mukhtalin fakhura. Aku ni tak suka dan tak sayang, benci orang yang suka berlagak sombong dan bangga-banggakan diri dia. Sebab Allah sebut, wala tamshi fil ardi maraha. Kenapa hang nak berpaling wajah kamu daripada orang? Kenapa kamu nak menghentak kaki kamu di atas muka bumi? Dia tak mampu melubangkan bumi aku. Muncung kamu tu tak mampu menyaingi gunung-gunung aku, kata Allah. Sebab tu Allah sebut, innallaha la yuhibbu kana mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah ni tak suka dan Allah ni cukup benci kepada orang yang sombong dan orang yang cukup membangga-banggakan diri dia. Nanti kita hurai insya-Allah apa yang kata Nabi. Siapakah mukhtal al-fakhur? Siapakah bakhil wal mannan? Kedekut dan mengungkit ni. Cukup takat tu insya-Allah. Yang baik itu datang pada Allah Taala. Yang buruk, yang lemah, yang dhaif daripada kelemahan diri saya sendiri, semua maaf. Jikalau terkasar bahasa menyinggung perasaan hati tuan-tuan,
dan perempuan sana. Saya mohon maaf dan kita akhir majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Takbir!